أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi di awal ini, jom sama-sama kita jemput teman-teman kita yang lain untuk turut serta bersama-sama pada sesi tadabbur dengan soalan, insya-Allah. Sementara itu saya pun insya-Allah jemput juga teman-teman kita yang lain untuk sama-sama pada malam ini, insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan sambung malam ini pada halaman yang ke-24. Jadi siapa yang ada mushaf boleh buka mushaf masing-masing ataupun boleh saja lihat di skrin yang akan saya paparkan sebentar lagi. Pada malam ini insya-Allah kita akan bicarakan ayat 154 daripada surah Al-Baqarah sehinggalah ayat yang ke-163 pada halaman yang ke-24, insya-Allah. Jom kita sama-sama baca terlebih dahulu daripada halaman yang ke-24 ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Baik, pada halaman 24 kita lihat sedikit terjemahan dan sedikit kefahaman secara umum pada ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan iaitu perjuangan membela agama Allah, orang itu mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata mereka yang terbunuh di jalan Allah fi sabilillah syahid, mereka itu mati. Bal ahya, bahkan sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Okay, ini yang pertama terkait dengan ayat yang lepas, seperti mana yang sudah pun kita bicarakan terkait dengan sabar. Dan kemudian selepas daripada itu Allah menyebut tentang jangan kamu sebut ataupun jangan kamu kata orang yang terbunuh di medan perjuangan itu mereka itu mati. Kita bercakap tentang hidup itu ditanda dengan pergerakan, bergerak. Saya berbual dengan satu sahabat saya, dia ex-engineer di beberapa syarikat petroleum lah, antaranya di Shell dan sebagainya, dan dia menyebut tentang betapa makhluk hidup ini bila kami bicara tentang bergerak, memang kita ini jika tidak bergerak maka akan beri kesan kepada macam-macam lah kan. Kalau badan ni kalau tak digerakkan, dia akan boleh membawa kepada sakit dan sebagainya. Jadi makhluk yang kalau kita sebut hidup itu dia pasti bergerak. Bahkan atom dan sebagainya. Dan sebab itu kalau seseorang itu dia mati, sebenarnya dia masih lagi bergerak. Itu wallahu alam, itu yang disebutkan bergerak itu adalah yang di dalamnya itu kerana pergerakan itu yang menyebabkan daripada satu tahap dan dalam keadaan biasa dan kemudian bergerak lagi dalam keadaan yang sudah reput sampailah hancur jadi tulang belulang. Itu satu keadaan. Tetapi kita lihat macam mana keadaan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tetap hidup. Kita tak dapat nak bayangkan macam mana disebutkan mereka ini tetap hidup. Kerana kalau secara logiknya pun arwah maksud saya sebut dulu tentang dia sakit dan kerana sakitnya itu dia baring dalam tempoh yang lama dan kesannya adalah bila dia jarang dibolak-balikkan kerana dia tak boleh nak bergerak dah dan kita kena bantu. Tapi kalau yang menjaganya pun atuk kan, dah tak larat dah kan? Jadi nak bolak-balik selalu tak dapat. Dan ada kesannya rupanya. Kesannya adalah belakangnya itu jadi berlubang. Itu manusia apabila tidak bergerak. Tetapi di sini Allah sebut tentang bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka yang syahid ini bahkan sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kitalah yang tak dapat nak merasainya dan tidak dapat
nak melihat dalam keadaan mata kepala kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian pada ayat yang ke-155, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini jika kita melihat munasabah, kerana perbincangan kita ini daripada awal surah Al-Baqarah itu sampailah kepada perbincangan yang lepas itu terkait dengan awal juzuk yang ke-22 bercakap tentang mereka yang mempertikaikan kiblat, dan kemudian pada halaman yang seterusnya menyebut tentang macam mana, kalau kita lihat halaman yang seterusnya itu bercakap tentang dengan segala cabaran itu maka Allah memberikan nikmatnya kepada orang yang melaksanakan perkara ini, namanya sabar dan juga salat. Sebab itu kita ini hidup kita tidak lari daripada ujian, tetapi ujian itu ia adalah satu proses yang sepatutnya ataupun ia diawali dengan dua perkara ini yang perlu dibina dalam diri kita, iaitu sabar dan juga solat. Sebab itu ujian ini dia bertahap-tahap, dan ujian ini Allah berikan sesuai dengan kapasiti masing-masing. Dalam satu tafsir itu menyebut tentang contoh kepada ujian itu, kalau ada anak kecil yang menghadapi ujian, kalau katakan dia ke sekolah, sudah pasti ujian untuk anak kecil sekolah rendah itu tidaklah sama dengan ujian pelajar sekolah menengah, dan tidak mungkin ujian untuk pelajar sekolah menengah itu sama dengan pelajar universiti, dan tidak mungkin pelajar universiti itu kalau orang yang belajar di peringkat degree dan orang yang sampai ke peringkat doktor, PhD, adakah sama ujiannya? Dia berbeza-beza. Maka tingkatan ujian itu berbeza-beza. Yang pastinya adalah ketika mana datangnya ujian itu, beruntunglah orang yang sudah menyediakan ataupun sudah menyiapkan dirinya dengan sabar dan juga salat. So itu adalah pada ayat yang ke-155. Kemudian ayat 156, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ini orang-orang yang sabar. Apa antara lain yang ada pada ciri-ciri orang yang sabar ini? Ketika mana mereka ditimpa dengan musibah, maka mereka akan mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu ungkapan yang ketika mana disebutkan juga dalam tafsir bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub diuji dengan peristiwa anak andanya Nabi Yusuf itu. Dan baca dalam surah Yusuf macam mana ekspresi kecewanya Nabi Yaqub. Dan ayat ini ataupun ialah ayat ini turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para mufassir, sekiranya ayat ini turun kepada Nabi Yaqub, maka sudah pastilah Nabi Yaqub akan mengungkapkan perkataan ini dan hatinya yang berat itu akan terasa ringan. Kerana inilah ucapan yang diungkapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mana ditimpa dengan sesuatu ujian. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sudah pasti ada kesannya. Apa kesannya? Pada ayat 157, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan. Ini kesan daripada apabila diuji, seseorang itu bersabar, dan ketika mana dia bersabar, maka Allah ganjarkan kepada dia salawatun min rabbihim, kebaikan yang pelbagai daripada Tuhannya, warahmah, dan juga rahmah. Dan rahmah ini juga daripada Allah. Dan rahmahnya Allah itu tidaklah sama dengan rahmahnya manusia. Kerana
antara makna rahmah yang pernah kita bincangkan adalah apabila bercakap tentang rahmah ini, seseorang yang apabila melihat kesusahan orang lain, dia merasa kasihan dengan kesusahan itu, lalu dia hadir untuk mendatangkan atau memberikan pertolongan. Jadi itu adalah sehingga orang itu keluar daripada masalahnya. So itu adalah rahmah sesama manusia. Kan? Kita tengok ada orang susah, satu. Kemudian kita dengan kesusahan dia itu kita ada rasa kasihan. Dan dengan rasa kasihan itu kita bantu. Dan dengan kita bantu itu sampai dia keluar daripada masalah dia. Itu rahmah dengan manusia. Tapi tidaklah mungkin Allah itu dalam perbincangan tentang rahmah, Allahumma salli ala Muhammad, adakah Allah hanya akan beri kepada hambanya apabila dia rasa kesian? Dan Allah nak bagi makan kepada hambanya, tengoklah kesiannya baru bagi makan. Nak bagi kita ni bernafas. Ada orang yang nafasnya sekarang ini kita tak rasa pun nikmat bernafas itu. Tetapi apabila ada yang perlu bernafas menggunakan alat bantuan pernafasan, itu barulah tahu betapa mahalnya harga untuk bernafas. Dan ada orang yang dia mendengar, kita hari ini mendengar dengan baik, alhamdulillah. Tapi ada orang yang dia tak boleh dengar dan dia memerlukan alat bantuan yang mahal untuk diletakkan di telinga dia. Nak kena tukar bateri lah, dan kalau rosak nak kena tukar lah, nak kena jaga betul-betul alat untuk dia dengar, dan dia akan tahu betapa mahalnya apabila boleh mendengar. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang boleh melihat dengan keadaan yang sempurna, biasa, dia akan rasa mahalnya harga spek mata. Dan apabila dia dah mula rabun, bila mula ada orang yang memang dah tak nampak, dia tengok tu kena tengok macam, dan Allahumma salli ala Muhammad. Mahalnya itu kita rasa apabila nikmat itu sudah hilang daripada kita. Dan Allah itu dia mempunyai sifat rahmah. Bukanlah ketika mana kesian baru nak bagi. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ini kesan apabila apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersabar dan dia menghadapinya dengan kehendak dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ganjarkan satu salawatun min rabbihim, yang kedua rahmah. Dan wa ulaika humul muhtadun, dan orang yang begini juga mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pada ayat 158, setelah kita membicarakan tentang sabar dan juga salat, dan kemudian dengan proses sabar dan juga salat itu Allah highlightkan pula tentang ujian, dan kemudiannya pada ayat 158 menggambarkan tentang antara bentuk-bentuk ujian itu pula. Antara contoh ujian ialah pada ayat 158, sesungguhnya Safa dan juga Marwah ialah sebahagian daripada syiar agama Allah, maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau mengerjakan umrah, maka tiadalah menjadi salah ia bersa'i, berjalan dengan berulang alik di antara keduanya. Dan sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi maha mengetahui. Ini bagi orang yang mengerjakan haji ataupun umrah, antara salah satu daripada yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji atau umrah ini, selain daripada tawaf, adalah sa'i. Sa'i iaitu perjalanan daripada Safa ke Marwah. Betapa ini ada sejarahnya. Macam mana ibunda kepada Nabi Ismail, yang ketika itu mereka berada di tengah padang pasir yang tandus, dan kemudian Nabi Ismail dalam keadaan yang amat dahaga. Bayangkan anak kecil dalam keadaan yang amat dahaga. Lalu ibundanya berlari-lari mencari air daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Safa itu maksudnya suci, Marwah itu kepuasan. Maka apa yang dilakukan oleh ibu kepada Nabi Ismail adalah mencari yang suci, dan daripada Safa ke Marwah. Lihat, itu perjalanan yang
tak dekat tu. Dan Allahumma salli ala Muhammad, ketika mana Allah nak berikan sesuatu kepada hamba-Nya, itu tidak semestinya di tempat yang dicari. Kerana siapa saja yang mencari yang suci, Allah akan berikan. Tetapi yang Allah berikan itu tidak semestinya di Safa dan Marwah. Kerana peristiwa itu, air yang dijumpai bukan di situ, tapi adalah di tempat yang kita hari ini minum airnya disebut sebagai air Zam-Zam. Dan ketika mencari yang suci, maka nak mencari yang suci, ia bukanlah satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah. Ia adalah perkara yang susah, yang memerlukan kepada kesabaran. Tetapi percayalah dan yakinlah, ketika mana kita bersabar dengan ujian untuk mencari yang baik, pasti Allah akan menghadirkan natijah yang baik juga, tapi dengan syarat kedua tu dilaksanakan, sabar dan juga salat. Baik, dan seterusnya kita lihat pada ayat 159. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Ini kembali menerangkan tentang sikap buruk orang Yahudi ataupun sikap buruk orang Yahudi. Kalau kita baca daripada ayat 40, 41, 42 yang lepas-lepas itu, ini conclude semula kepada perangai orang Yahudi di mana mereka selalu menyembunyikan kebenaran. Itu kalau dalam konteks ayat ini merujuk kepada mereka. Dan secara umumnya juga dibincangkan bahawa siapa sahaja yang menutup ataupun menyembunyikan kebenaran, setelah diterangkan kepada mereka kebenaran itu, maka perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita yang mengetahui tentang kebenaran, maka sampaikan. Kendati pun ada beberapa tahap dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan kebenaran, kerana ada anak kecil yang kita tidak boleh sampaikan dalam bahasa kita, dan orang dewasa. Ada orang itu yang tahap keilmuannya di tahap A, kemudian kita nak bagi info kepada dia, info di tahap E, menyebabkan dia tak boleh nak proses, dan akan menyebabkan banyaknya kesalahfahaman. Tapi poin dia adalah, secara normalnya adalah jangan sembunyikan kebenaran. Bahkan inilah yang dilakukan dahulu oleh orang Yahudi. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang itu, aku terima taubat mereka dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha mengasihani. Kalau kita lihat semula pada ayat ini kita lihat dulu secara umum ya, ayat yang sedang kita bicarakan sekarang ini, sebelum nanti insya-Allah kita akan pergi kepada beberapa persoalan insya-Allah. Pada ayat yang ke 160, di hujung itu, wa anat tawwabur rahim, aku terima taubat mereka dan akulah yang maha menerima taubat lagi mengasihani. Ini sebut tentang kecuali orang-orang yang nak bertaubat dan memperbaiki diri mereka. Dan di sini kalimahnya adalah wa anat tawwab, ana. Kita pernah bicarakan tentang apabila Allah merujuk kepada dirinya sahaja, maka itu tidak ada kaitan dengan yang lain. Maka bila bercakap tentang keampunan, ia total, hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia nak memberikan keampunan, maka tak ada siapa pun yang boleh mempertikaikan, kerana dialah yang maha mengetahui. Jika dia tidak mahu mengampunkan, maka tidak ada juga orang yang boleh nak mempertikaikan, kerana itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dialah yang maha mengetahui tentang hakikat itu. Dan kemudiannya pada ayat yang ke-161, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati sedang mereka tetap dalam keadaan kafir, mereka itulah orang-orang yang ditimpa laknat Allah dan malaikat serta manusia sekaliannya. Dan pada ayat 162, mereka kekal di dalam laknat itu, tidak diringankan azab sengsara dari mereka, dan mereka tidak pula diberikan tempoh atau perhatian. Ini sekali lagi menerangkan tentang sikap dan juga menutup kepada perbincangan tentang orang Yahudi
yang mereka itu ingkar, dan dalam sesama harapnya menjadi pelajaran kepada kita semua agar tidak menjadi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cabaran apabila nak membawa kebenaran. Di awal juzuk yang ke-22, juzuk yang kedua ini menerangkan tentang kiblat, kemudian menerangkan tentang solat dan juga tentang sabar, dan kemudian menerangkan pula tentang ujian. Kemudian ada bentuk-bentuk ujiannya, dan kemudian ditutup dengan inilah perangai orang Yahudi, dan kemudiannya pada ayat 163 setelah diterangkan tentang kesabaran, tentang ujian, tentang sabar, tentang salat, tentang sikap dan ragam manusia. Kemudian ayat 163 bermula macam mana Allah kembali Allah mula memperkenalkan keagungan-keagungannya. Dan ia bermula dengan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. InsyaAllah pada ayat 163 dan juga ayat-ayat seterusnya, beberapa ayat seterusnya, kita akan mula melihat tentang macam mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan kemudian nanti akan ada sambungan lagi musabah yang lain, insyaAllah. Jadi hadirin haji hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu adalah secara ringkas kefahaman yang boleh kita ambil daripada halaman yang ke-24, daripada ayat 154 sampailah ayat 163. Baik, mari kita lanjutkan bersama-sama dengan tadabbur. Tadabbur. Baik. Ayat 154. Sebelum kita pergi ayat 154, perbincangan kita untuk tadabbur dengan soalan. Saya ada soalan. Saya cakap panjang lebar itu. Adakah ia boleh difahami? Soalannya. Sekiranya ia boleh difahami, tolong tuliskan di ruangan chat itu nombor 1. Kalau tak faham, tuliskan nombor 3. Kalau tak jelas pasal masuk lewat, itu tak boleh dan tolong. Tak dapat dan nolong kan. Baik, alhamdulillah. Kak Sulika, Hajah Zakia, Hajah Razia, alhamdulillah. Bagaimanakah yang lain teman-teman kita? Tuan Haji Romi, alhamdulillah. Ya Allah, yang lain boleh tuliskan di ruangan chat. Di ruangan chat itu. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih Hajah Zalina. Dan macam mana yang lain, kita harapkan dapat paling tidak gambaran awal tentang ayat-ayat yang akan kita tadabbur dengan soalan sebentar lagi, insyaAllah. Terima kasih Hajah Nurmala, alhamdulillah. Kak Ara, Hajah Tahara. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih juga Hajah Rukia. InsyaAllah, tabarakallah. Jom, sekiranya faham, saya rasa tenanglah sikit ya. Risau, saya dah cakap beberapa belah minit tu, rupanya tak faham. Sudah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat pada ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Sadaqallahul azim. ولا تقولوا, dan janganlah kamu mengatakan, liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu orang-orang yang mati. Bal ahya, bahkan mereka itulah orang-orang yang hidup dengan keadaan hidup yang istimewa, walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Baik, soalan.
Adakah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang bersungguh-sungguh, iaitu orang yang sungguh-sungguh dalam kesabaran dan menghalang daripada mati syahid. Baik, ini dibincangkan oleh Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai menyebut bahawa orang yang bersungguh-sungguh ini adalah bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Ya, Allah bersama dengan orang yang sungguh-sungguh bersabar. Kita boleh cakap tentang bersama ini juga satu keadaan yang sangat istimewa, kan? Kerana ada orang yang dia bersama dengan si fulan, maka kita lihat kebersamaan dengan orang yang begini, oh dia ada credibility dia, kan? Contohnya dia bersama dengan bodyguard yang tertentu, ataupun dia bersama dengan orang kenamaan yang tertentu, ataupun dia bersama dengan alim ulama, dia bersama dengan sekian orang yang dia bersama itu, dan pasti dia ada sesuatu yang melekat pada dirinya. Dan bayangkan, ayat ini bercakap tentang kebersamaan Allah itu bersama dengan orang yang sungguh-sungguh bersabar. So, dan kemudiannya, dan tidak menghalang mereka daripada mati syahid. Sebaliknya terdapat kemanisan dan ganjaran bagi mereka. Mereka yang mati syahid ini akan memperolehi kebahagiaan yang lain, iaitu kekal bahagia di rumahnya yang kedua, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahawa orang yang mati syahid, kita rasa kesian. Tapi sebenarnya mereka itu hidup. Saya masih ingat zaman saya sekolah menengah, wallahu ta'ala alam, saya tidak pasti adakah kisah ini benar ataupun tidak, tapi seingat saya ini kisah benar lah. Kerana zaman itu kami menerima berita yang agak menyedihkan, kerana memang setiap tahun pun ada pembantaian Israel ke atas Palestin. Tapi satu ketika itu ada dikisahkan kepada kami. Ini saya kisahkan sahaja sebagai pelajaran, dan bagaimana seorang ibu ketika mana dia kehilangan anak yang sulungnya dalam medan peperangan, dan orang mengkhabarkan anaknya sudah syahid. Beliau tersenyum, beliau gembira. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kemudian datang sekali lagi orang mengkhabarkan bahawa anaknya yang kedua juga sudah syahid. Beliau beliau tersenyum, beliau gembira dengan berita tersebut. Dan kemudian datang lagi berita bahawa anaknya yang bongsu juga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dia menangis. Lalu orang tanya dengan dia, kenapakah dua orang anak kamu tadi kamu senyum, tetapi anak yang sekarang ini kamu nangis? Dia kata apa? Aku sudah tidak ada anak lagi untuk dihantar ke medan jihad. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa ini adalah antara contoh manusia yang meyakini bal ahya'u walakin la tash'ur. Mereka yang syahid itu tidaklah mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jom berusahalah untuk kita aish azizan, hidup mulia, ataupun kita berusahalah untuk amut syahidan, untuk mati juga dalam keadaan yang mulia. Hidup mulia dan juga mati mulia. Usahalah, dan usahalah. Kita tak tahu macam mana penghujung kehidupan kita, tapi dalam ayat-ayat yang lepas kita sudah bincangkan betapa design kematian seseorang itu antara lainnya adalah macam mana dia hidup, macam itu jugalah kematiannya. Dan sudah pasti ada perkara yang besar yang kita tak tahu pada diri seseorang itu. Dia tidak hanya terkait dengan apa yang dia nampak, tetapi apa yang kita tak nampak, yang menjadi darah dagingnya itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So itu adalah yang pertama. Baik, yang kedua, masih lagi pada ayat yang sama.
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Bilakah manusia akan meninggalkan orang yang dicintai? Bila? Selalu bagi kita jawapan kita adalah apabila kita meninggalkan orang yang kita cintai. Bila dah mati, selalu macam itulah kan. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di menyebutkan telah diketahui bahawa seorang kekasih tidak akan meninggalkannya sedikit pun kecuali bagi kekasih yang lebih tinggi dan lebih besar daripadanya. Bilakah seorang yang dicintai itu akan ditinggalkan? Di sini apabila dia berjumpa dengan kekasih yang lebih tinggi dan juga lebih besar, bukan lebih tinggi, betul, lebih besar kan, nilainya itu. Kan kalau si A nak meninggalkan si A, nak meninggalkan si A itu kan, mungkin boleh jadi untuk meninggalkan si A itu dia memerlukan si B, yang B itu adalah orang yang lebih disayangi. So ini seorang kekasih itu dia tidak akan tinggalkan kekasihnya kecuali kalau dia jumpa dengan orang yang ini lagi ngam dengan aku lah. Contohnya macam itulah kan. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Maka manusia ketika mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad, itu luar biasa. Itu luar biasa. Seperti mana ini antara yang diungkapkan oleh sahabat saya ketika mana dia mengkaji tentang tafsir Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Antara yang disebutkan oleh beliau adalah ketika mana almarhum pergi ke Makkah dan menaikkan haji, antara yang disebutkannya adalah, Tuhan, aku dah tinggalkan segala-galanya, aku datang ni. Masya Allah, tabarakallah. Itu antara ungkapan orang yang dah aku dah tinggalkan semuanya, aku datang dah jumpa kau ni, kan? Menyerah diri. Allahumma salli ala Muhammad ya Karim. Seronok sampai. So itu bilakah manusia akan meninggalkan orang yang dicintai. Dan inilah pengkhabaran yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang terbunuh di jalan Allah, iaitu mati syahid. Sesungguhnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun syahid adalah untuk meninggikan kalimah Allah, iaitu untuk memuliakan agama Islam secara zahirnya. Itulah tujuan utama berjihad. Mereka tidak akan hilang dalam kehidupan yang dicintainya. Bahkan mereka akan mendapat kehidupan yang lebih agung dan kehidupan yang lebih sempurna daripada apa yang mereka fikirkan. Sebab tu itu antara ungkapan yang selalu dilaungkan zaman saya sekolah menengah lagi. Aish azizan amut syahidan. Kita ni hiduplah dengan kemuliaan dan berusahalah untuk ataupun bercita-citalah untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Karim. So ini jawapan apabila kita cakap tentang manusia, mereka akan meninggalkan orang yang dicintai bila? Apabila dia berjumpa dengan sesuatu yang lebih besar dan nilainya itu. Dan ini manusia yang lebih tahu tentang kehidupan bagi orang yang syahid itu lebih indah, lebih enak. Maka kehidupan yang ada sekarang ini tidaklah ada apa-apa sangat. Allahumma salli ala Muhammad ya Karim. Saya cakap tu senang kan, tapi persoalannya kalau tiba-tiba dijemput untuk ke medan jihad, orang yang betul-betul meyakini tentang perkara tersebut, mereka sudah merindui untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana paling pasti adalah kita akan mati. Itu paling pasti. Tetapi macam mana kematian kita itu? Apakah kematian kita itu adalah kematian yang Allahumma salli ala Muhammad, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan
mereka yang syahid ini mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah taala alam. Dan apakah bentuk kematian kita? Kita tidak tahu. Dan, tetapi bagi orang yang syahid, masya-Allah tabarakallah. Ya Karim. So itu adalah pada perbincangan ayat 154. Kita berada pada jam yang sekarang ni jam 10. Jam 10. Saya tidak meneruskan untuk ayat 155 sebelum kita buka ruang kepada teman-teman. Sekiranya ada apa-apa yang nak dikongsikan ataupun ada apa-apa yang nak ditanya, sekiranya kita jawablah. Kalau tidak, seperti mana biasa, kita akan ambil itu sebagai persoalan dan insya-Allah kita akan bincangkan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, jika tidak ada apa-apa persoalan, boleh tak sebelum kita pergi pada ayat 155? Ramai-ramai tekan dekat butang reaction itu. Ada butang reaction itu. Boleh tak tekan butang love dekat situ? Saya dah tekan dah kat situ. Ramai-ramai, jom kita tekan butang love. Pergi dekat butang reaction dan kemudian kita tekan butang love dekat situ. Saya nak tengok di screen. Nampak ke ya? Alhamdulillah, terima kasih Haji Zul. Terima kasih Haji Romi. Terima kasih penjejak kita. Terima kasih Hajah Zakia, Hajah Zalina, Hajah Zakia juga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Ya Karim. iPhone Juriah Ahmad. Masya Allah. Ada iPhone ke depan. Hajah Taharah. Mati semua akan mati. Tunggu cepat dan lambat giliran. Tapi syarat kematian mohon Allah berikan kita di akhirnya dalam keadaan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang kita damba-dambakan. Husnul khatimah. Kak Ara tak jumpa ikon. Tak apalah Kak Ara. Kak Ara dah tulis dekat ruangan chat itu pun dah melegakan. Alhamdulillah. Sama-sama Kak Sulika. InsyaAllah tabarak. Baik, kita lanjutkan pada ayat 155. Ayat 155. Ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Baik. Bagi yang diuji tak jumpa ikon tu tak apalah. Hajah Nabisha tak apa. Dan tak jumpa butang ikon tak apa, jangan tak jumpa butang chat. Kerana penting juga tu untuk chat itu. Okey, baik. Walanabluwannakum, demi sesungguhnya pasti kami akan menguji kamu dengan bisyai, dengan sedikit. Satu adalah khauf, perasaan takut. Ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, dan yang ketiganya diuji dengan kekurangan harta. Kenapa disebutkan naqsim minal amwal? Kenapa disebutkan ujian itu? Walhal bertambah harta juga adalah ujian. Kerana pada kebiasaannya kehilangan harta itu adalah lebih sakit berbanding diuji dengan tiba-tiba bertambah. And kalau tiba-tiba malam ni jaga pagi esok dalam akaun ada 1 juta, itu ujian tak? Ujian juga, tapi dia rasa seronok. Tapi kalau ada 1 juta dalam bank, tiba-tiba jaga pagi esok tinggal sekupang, yang dia rasa lebih berat kan. Mana qsim minal amwal wal anfus, dan juga kehilangan jiwa. Dan kalau dalam konteks peperangan, ayat ini bercakap tentang dalam peperangan, maka inilah antara yang berlaku dalam peperangan. Allah uji dahulu dengan takut, kemudian diuji dengan lapar. Ia berbeza dalam keadaan aman.
dalam keadaan aman kita diuji dengan lapar dahulu, kemudian baru sebut tentang takut. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dalam konteks aman, tapi dalam konteks perang. Dan kemudian wathamarat, dan juga kekurangan harta, tanam-tanaman. Wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Baik. Sebelum saya pergi kepada persoalan, ada soalan di ruangan chat. Bagaimana cara untuk mencapai keberanian hakiki, Ustaz? Tidak ada lagi rasa takut selain Allah. Wallahu ta'ala alam. Tapi bangunlah setiap hari dengan memikirkan tentang akhirat, dan yakinlah sungguh-sungguh bahawa hidup kita ini tidak akan selama-lamanya. Kerana yang pasti dan pasti kita semua akan mati. Apatah lagi dalam keadaan dunia hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak tahu macam-macam yang sedang berlaku di sekeliling kita. Ya Karim. Jadi macam mana nak mencapai keberanian hakiki itu, wallahu ta'ala alam. Saya pun kalau nak jawapan panjangnya itu memanglah kita kena proses Quran, solat, infak dan sebagainya. Tapi secara ringkasnya bercakap tentang bangun daripada tidur kita itu, kita memikirkan apa. Dan kemudian tidur kita kembali adalah kita memikirkan apa. Jika bangun daripada tidur adalah tentang memikirkan Allah, memikirkan akhirat, dan memikirkan suatu kepastian yang kita akan bertemu dengan Allah, maka insya-Allah perasaan ini kekurangan ini, insya-Allah dia akan mula perlahan-lahan kita akan rasa tenang dan akan beroleh keberanian itu, insya-Allah. Tapi syaratnya adalah kita kena jelaslah dan apakah yang disebutkan dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak mahu sambrono pula. Itu perlu dengan ilmu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Pada ayat yang soalan untuk ayat ini. Harapnya Tuan Rumi membantu sedikit. Kerana memang ujian itulah yang akan meningkatkan tahap demi tahap seseorang itu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semakin tinggi ujian yang Allah berikan, semakin dekat orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan syarat dengan ilmu. Soalan, mengapakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba-Nya dengan cara memberi ujian kepada mereka? Baik. Ada yang mengatakan sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memberi ujian kepada orang selepasnya. Iaitu mereka juga mengetahui jika mereka bersabar atas segala keadaan, membuktikan mereka adalah orang yang benar. Maka Allah uji. Kenapa Allah uji? Untuk Allah ini pembuktian orang-orang yang benar keimanan mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita diuji sedikit, sayalah bukan kita, sayalah dah mengeluh. Allahu Akbar. Betapa lemah je iman. Pandai cakap ni, cakap pandai ni. Tapi kalau kena uji tu, ya Allah, kitalah orang yang paling banyak mengeluh bila diuji. Saya Karim. Sebab tu Allah uji itu untuk tahu, bukan sekadar Allah tahu, untuk membuktikan kepada manusia inilah orang yang benar. Ada juga yang mengatakan mereka mengetahui dan meyakini terdapat hikmah di sebalik musibah yang menimpa mereka, dan tetapkanlah dalam diri mereka akan perkara tersebut. Ini bagi tahap orang yang apabila diuji kerana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak minta untuk segera dihilangkan kerana mereka tahu akan ada hikmah di sebalik ujian itu. Dan berbeza dengan sekali lagi saya lah kan. Kalau diuji tu nak cepat-cepat, ya Allah angkat ujian itu.
Uji sakit tu nak cepat-cepat je sihat. Kan? Diuji dengan sekian masalah nak cepat-cepat je hilangkan masalah. Okay. Itu saya lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ada orang yang mereka ini faham betul dengan hikmah di sebalik ujian itu. Ya Karim. Mereka tak ada pun nak minta agar ya Allah hilangkanlah segera. Maka dengan itu mereka akan dijauhkan daripada perasaan takut. Dan Allah akan mempercepatkan ganjaran atas keazaman dan ketetapan dalam diri mereka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini apabila seseorang itu diuji dan kemudian dia yakin sungguh-sungguh dengan hikmah yang Allah akan berikan di setiap ujian kepadanya itu Allah akan percepatkan ganjaran kepadanya. Itu dengan keazamannya. Kerana ketetapan yang ada dalam diri dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pasti diuji. Sebab itulah berusaha untuk respon dengan cara yang terbaik, dengan cara yang Allah redha. Tak mudah, tak mudah. Saya tak kata bab ini mudah. Tetapi inilah yang sedang kita bincang dan bicarakan pada malam ini. Saya juga berusaha menyampaikan dan saya juga berusaha untuk sedaya mungkin menjiwai dan sedaya mungkin memahami ayat-ayat yang sedang disampaikan pada malam ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ujian yang datang, Kak Ara ada sebut dekat ruangan chat, saya bacakan sedikit. Ujian yang datang kepada kita, kadang kita nampak macam menyusahkan, tapi di sebalik kesusahan itu ada kebaikan selepas itu. Betul. Nak nampak kebaikan selepas kesusahan itu, itulah yang merupakan cabaran yang sangat besar kan Kak Ara kan? Tapi bila dah berlaku tu, Allah kan, apalah nampak begitu sebenarnya Allah uji macam ni pasal Allah nak jadikan macam ni, Allah nak jadikan macam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah dah mengaturkan semuanya. Memang kita yang tak tahu, kecuali kita betul-betul meyakini di sebalik apa yang berlaku itu ada hikmah yang luar biasa yang Allah nak ajarkan kepada kita. Ya Karim, ya Karim. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Masih lagi pada ayat yang sama. Persoalannya berbeza, iaitu kenapakah diuji sedikit? Kenapa tak uji semua? Kenapa tak uji keseluruhan? Walanabluwannakum bisyai. Kenapa diuji dengan sedikit ujian? Why? Ini juga menjadi satu benda yang kenapa Kenapa Allah tak kata aku uji betul-betul aku nak uji, tapi aku uji dengan bisyai. Kenapa sedikit? Baik, As-Sa'di ketika mana menjawab persoalan ini bahawa terdapatnya rahsia. Jika terjadi musibah yang berterusan kepada orang yang beriman, hal ini kerana jika tidak didatangkan segala ujian dan kesusahan pada orang beriman, maka akan berlaku percampuran di dalamnya, iaitu kerosakan. Kita sudah bincangkan juga bahawa dalam hidup kita ini ada masa susah, ada masa senang. Ada masa surut, ada masa pasang. Ada masa kita kaya, ada masa kita miskin. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Ada masa kita sibuk, ada masa kita lapar. Allah berikan itu supaya kita ini jauh daripada kerosakan. Kerana boleh jadi kalau diuji terus-menerus dengan kesusahan, seseorang itu boleh kufur dengan mula mencari kepada Tuhan lain. Boleh jadi sampai macam tu. Tetapi dalam masa yang sama, kalau diuji terus senang, pun boleh mendatangkan kufur. Kerana apa? Kerana rasa macam hebat pula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terdapat hikmah Allah yang tersembunyi, iaitu untuk membezakan antara hamba-Nya sama ada tergolong dalam ahli kebaikan atau ahli kejahatan. Sebab itu Allah uji dengan sedikit ujian untuk Allah tahu ini orang yang beriman. Ini adalah ahli kebaikan, ini adalah ahli kejahatan.
faedah ujian atau kesusahan yang ditimpa kepada orang beriman tidak akan hilang atau goyang keimanan mereka dan mereka tidak akan menolak ujian tersebut kerana agama mereka. Serta Allah akan menetapkan keimanan dalam hati orang yang beriman. Ini faedah diuji orang yang beriman. Bila diuji, tidaklah menghilangkan iman mereka, tidaklah menggoncangkan mereka dan mereka tidaklah menolak ujian itu. Bahkan mereka tahu bahawa dengan ujian itu semakin mantap iman mereka. Kemudian turut dikhabarkan dalam ayat ini bahawa mereka akan diuji dengan perasaan takut, iaitu takut kepada kuat musuh mereka dan perasaan lapar. Mereka akan diuji sedikit daripada dua perasaan ini, iaitu takut dan juga lapar. Kerana jika mereka diuji dengan takut secara keseluruhan atau kelaparan yang dahsyat, sebab tu tak diuji dengan keseluruhannya. Takut sepanjang masa takut. Ataupun lapar je kan. Siapa yang tengah lapar? Siapa tengah lapar tuliskan nombor 3. Tak berani dia tulis nombor 3 kat situ jangan. Kerana kalau diuji terus-menerus, maka mereka akan hancur di dalamnya dan larut di dalam ujian. Sesungguhnya ujian itu tujuannya adalah untuk menyucikan mereka daripada kebinasaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So itu, kenapa diuji sedikit? Kerana kalau Allah uji terus-menerus, ya Karim, habis. Ya kan? Tapi Allah uji dengan sedikit begini supaya itu hidup kita itu gelombangnya ada turun dan naik. Lepas tu orang yang memang hidupnya selalu diuji, bila datang satu ujian yang lain dia tenang. Tapi ada orang yang dia tak pernah diuji, kemudian Allah uji dia, digelabah. Ya kan? Itu bezanya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik, Kak Sulika juga ada tulis dekat ruangan chat. Saya suka dengan kata-kata yang baik tak semestinya baik, yang buruk tak semestinya buruk. Ya. Itu sedikit daripada membantu, itu sedikit sebanyak membantu bila diuji dengan perkara yang tidak saya sukai. Tapi memang tak mudahlah. Yalah. Dan sebenarnya Allah bagi yang baik itu, yang kita nampak baik itu baik, yang kita nampak buruk itu buruk. Tak semestinya macam itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kemudian ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitulah orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, iza asabatuhum musibah qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah jugalah kami kembali. Baik, soalan. Kenapakah dinisbahkan jika ditimpa musibah untuk menyebut inna lillah, kepada Allah kami kembali? Kan lagu Mawi tu kan, dari dia kita datang, dari dia kita pulang. Itu kan lagu Mawi kan. So Allahumma salli ala Muhammad, kita pada soalan ini, kenapakah dinisbahkan jika ditimpa musibah kita menyebut inna lillah? Why? Kenapa macam tu? Baik. Jawapannya, Allah memiliki kita. Allah yang mentadbir dan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir segala di bawah arahannya. Sesungguhnya kita tidak memiliki satu pun daripada diri kita sendiri dan harta kita. Tak ada apa pun yang kita punya. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Kalau kita sedar bahawa semua yang kita ada ni Allah punya. Allah hanya kurniakan sahaja, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja.
Apa yang kita ada, Dia sudah kurniakannya. Mana ada kita punya kan? Sebab itulah bila menyebut tentang inna lillah dengan penuh kesedaran bahawa kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Dan for what kita nak bantah apabila Allah nak ambil. Kan? Apabila Allah nak ambil. Saya mohon maaf saya tidak ingat ini kisah tentang siapa. Tapi saya mengingati tentang kisahnya bagaimana. Siapa yang ingat ni tentang kisah Allahumma salli ala Muhammad. Satu ketika ada sahabat ini dia pergi pergi berjuang dan kemudian meninggalkan anak dan juga isterinya. Dan ketika mana anaknya ditinggalkan, anaknya itu dalam keadaan sakit, sampailah anaknya itu meninggal dunia. Dan ketika mana si suami pulang daripada medan perjuangan, berjumpa dengan isterinya. Isterinya berpakaian dengan pakaian yang elok, menghidangkan makanan dan sebagainya, siap berbual-bual. Dan kemudian bertanya kepada suaminya, seandainya seseorang meminjamkan sesuatu kepada kita dan kemudian dia mahu mengambilnya semula, apakah engkau rela ketika mana dia mengambil apa yang dipinjamkan kepada kita? So suami dengan, yalah, soalan yang simple kan. Kita orang bagi pinjam dan orang nak ambil balik. Siapa yang ingat ni tentang siapa? Tolong, kalau siapa yang ingat tolong tulis kat ruangan chat tu. Orang nak ambil balik. Boleh je kan? Tak ada masalah. Dan kemudian barulah dikhabarkan bahawa anak anda mereka sudah diambil semula oleh empunyanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Karim, ini ya Allah, ya. Betapa orang yang memahami tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, ia tidak mudah, tetapi harapnya kita belajar ayat-ayat ini, kita semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang betul-betul kita nak kena buat ni, kena sedarkan diri kita ni. Yang kita ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kan? Harta yang kita ada, Allah bagi pinjam, Allah kurniakan kepada kita. Dan nanti akan ditanya, kamu buat apa dengan harta kamu? Pasangan hidup kita, anak-anak kita, Allah bagi pinjam. Nanti Allah tanya, kamu buat apa dengan pasangan kamu? Kamu buat apa dengan anak-anak kamu? Jiran-jiran yang ada di sekeliling kita ni. Ini Allah bagi pinjam kepada kita. Rahmah untuk kita buat apa dengan jiran-jiran kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apabila diambil, inna lillah, itulah yang disebutkan oleh orang yang bersabar. Kemudian kita lihat satu lagi, ada dua lagi persoalan. Ini soalan yang ke-6. Apakah doa yang digalakkan untuk dibaca jika ditimpa musibah? Baik. Ketika mana ditimpa musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Terima kasih Najah Zalina, kisah Ummu Sulaim. Ya Karim. Buat apa dengan jiran-jiran kita? Ya Allah, banyak yang kita nak kena buat dengan jiran-jiran kita ni. Dan kalau mereka jauh daripada agama, kita buat apa dengan jiran-jiran kita ni? Kita seorang je yang pandai. Kan? Siapa yang masuk kelas malam ni, dia ajak jiran je. Dia masuk kelas ni, dia masuk seorang-seorang je. Jangan kata jiran, anak pun dia tak ajak. Dan suami pun dia tak ajak. Jangan anggap kita masuk, ini minta maaf saya cakap untuk bahasa dia kasar dan sikit, keras sikit. Tapi kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Walaupun bukanlah kita cakap terus-menerus, tapi paling tidak kena bawa sikit. Baik. Boleh Puan Zakiah buat apa dengan jiran-jiran kita. Buka speaker besar-besar dengan Kak Zulika, nanti orang marah pula kan. Tambah kat Singapura nanti tak pasal-pasal je. Baik.
Alhamdulillah, tahniah. Tahniah Puan Zakia. Baik, inna lillah. Inna lillah. Lam itu membawa maksud pemilik. Pemilik di sini membawa maksud yang memiliki segala sesuatu. Inna lillah menggambarkan kepada kita pemilik segala sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Raji'un, mereka mengingati hari akhirat untuk melegakan diri mereka terhadap musibah yang menimpa mereka di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah orang yang dia tahu Allah yang memiliki apa yang dia ada dan segala yang ada di sekeliling itu Allah yang memiliki. Dan kalaupun dia sedih, dia akan ingat bahawa ini adalah musibah dunia, dan sentiasa mengharapkan ganjaran akhirat itu yang terbaik. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang ditimpa musibah maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepada pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Ini dah diterjemahkan kepada bahasa Melayu, tapi bahasa Arabnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Melainkan Allah dengan doa ini, tidaklah seseorang itu melainkan Allah akan berikan kepadanya pahala dan Allah akan berikan kepadanya ganti yang lebih baik. Seperti mana kata Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ketika mana dia meninggal suaminya meninggal, dia sedih yang amat-amat sangat. Sedih yang amat-amat sangat. Dan kerana kesedihannya itu, kan, lalu dia kata, siapakah yang lebih baik yang boleh menggantikan Abu Salamah? Siapa lagi yang boleh gantinya? Maka ketika itu ditawarkan untuk bernikah bersama dengan Rasulullah SAW. Maka aku mengucapkan, kata Ummu Salamah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada tadilah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah berikan ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik, iaitulah Rasul SAW. Mana ada lagi manusia yang lebih baik daripada Nabi SAW di atas muka bumi. Ya Karim. Baik, tahniah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Rin, terima kasih Hajah Ain. Ya Allah, ya Allah. Dan ajak. Lepas ni kita punya kelas kita hari Selasa malam 100 orang. InsyaAllah. Ajak setiap hari. Pada setiap hari lah. Setiap hari Selasa tu ajak malam. InsyaAllah. Keluangkan masa sedikit. So, pelajaran untuk kita, bila disimpa dengan musibah, bacalah doa ini. Simple. Bacalah doa ini. Dan mudah-mudahan ia memberikan ketenangan kepada kita. Dan soalan yang terakhir, sebagai penutup pada malam ini, ringkas. Apakah hikmah jika menyebut ucapan ini ketika ditimpa musibah? Apa hikmahnya bila kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalimah ini merupakan perlindungan bagi yang ditimpa musibah. Macam mana jadi perlindungan? Yang keduanya, ia merupakan pegangan bagi orang yang ditimpa kesusahan, kerana di dalam ayat ini terkumpul makna yang barakah. Di samping itu, ini adalah bukti ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ucapan seorang hamba. Selain itu juga kepercayaan kepada hari kebangkitan daripada alam kubur. Yakni bahawa kita akan kembali semula kepada bagaimana kita dah datang. Seperti mana Sa'id bin Jubair berkata, tidak diberikan ayat ini kepada nabi lain selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dan jika Nabi Ya'qub mengetahuinya, tidaklah Nabi Ya'qub akan berkata, maafkanlah Yusuf. Itu baca dalam kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Dan macam mana ungkapan yang disebutkan oleh Nabi Ya'qub, kerana kesedihannya itu. Dan kita tahu bahawa ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bagi yang memahaminya, itu akan menenangkan kembali, kerana di dalam kalimah itu terkumpul banyak barakahnya. Di dalam kalimah itu menunjukkan tentang tauhid kita, bahawa inna lillah. Dan betapa kita yakin wa inna ilaihi raji'un.
kita tidak hanya di bumi ini, kerana yang pasti kekal itu adalah di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Ia tidak mudah sekali lagi, tapi inilah yang kita harapkan apabila kita bicarakan. Mudah-mudahan kita diberikan keimanan yang kukuh, dan mudah-mudahan dengan keimanan yang kukuh itu menjadi kekuatan untuk kita terus beramal soleh, dan kita harapkan ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, so sebagai penutupnya adalah hayatilah makna ayat ini. Carilah lagi hikmah yang terkandung dalam ayat ini, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam, moga-moga dengan perbincangan kita pada malam ini bertambah iman kita. Itu yang penting. Dan moga-moga dengan bertambah iman kita juga, bertambahnya itu dengan pengetahuan. Insya-Allah kita tidak mahu sesuatu yang kita nampak macam percaya tapi rupanya tahyul. Sesuatu yang nampak macam percaya tapi rupa-rupanya dia tidak didasarkan kepada ilmu. Kita nak kepercayaan itu adalah didasarkan kepada ilmu, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini bertambah ilmu dan juga keyakinan kita, dan ia menjadikan kita hamba yang lebih baik, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada semua. Kita berhenti dahulu pada malam ini 10.30. Jadi untuk minggu depan kita ajak lagi teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan dengan kita mengajak mereka itu, mereka mendengar kebaikan, pahala jariahnya juga mengalir kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teruskan membaca Al-Quran, teruskan mentadabburi Al-Quran, dan kita doakan sama-sama agar kita dapat beramal dengan amalan yang benar, berpandukan kepada kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya dengan bimbingan para masyayikh kita, para ulama kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.